المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Pengerusi, seterusnya Tuan Imam, sasa pimpinan para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama pada malam ni kita merafakkan setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan dengan inayahnya kita masih diberi kesempatan, terutamanya kita dianugerahkan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang senantiasa diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita bersama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi pada bulan yang dipenuhi dengan sejarah ataupun dengan keberkatan yang disebut dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang disebut membawa sinar kebahagiaan kepada umat Rasulullah, yakni umat akhir zaman. Dilantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pasti memberi gambaran baru terhadap dunia sekaligus kepada masyarakat Mekah dan Madinah. Di sana ada pengorbanan dan ada susah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ni bersempena kita meraihkan ataupun berada pada bulan yang begitu hebat ini, maka sayugianya kita memperbanyakkan, yakni bercakap ataupun menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ni ustaz memilih satu tajuk, menghayati penak lelah serta ujian Rasulullah menyampaikan dakwah. Satu benda yang kita kena faham para jemaah ibu ayah sekalian, apabila kita sebut menghayati di sini sudah pasti ciri-ciri orang yang beriman. Dia menghayati apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ataupun kita sebut bulan Maulidun Nabi ini adalah bulan untuk kita menghayati tentang Nabi SAW. Bukan sekadar kita meraihkan ataupun menyambut kelahiran, tetapi kita nak menghayati daripada asbab kelahiran Nabi ini membawa begitu banyak rahmat dan nikmat kepada manusia. Bukan sekadar manusia, akan tetapi secara umumnya seluruh makhluk Allah mendapat nikmat dan mendapat kebahagiaan daripada dilantiknya Nabi. Apabila kita mendengar kisah ini para jemaah sekalian, kita disarankan oleh para ulama untuk memperingatkan juga sejarah Nabi-Nabi terdahulu, supaya membayangkan kita betapa kita ni berada dalam keadaan terbaik. Di sana kalau kita duduk rasa maknanya asyik kita lihat, oh aku ni gini-gini sahaja, tanpa kita toleh sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka kita tidak menoleh sedikit daripada umat terdahulu, maka seumpama kita ini hanya kadar keadaan mementingkan diri sendiri. Apabila kita ambil peluang, ambil masa, kita melihat umat-umat terdahulu yang disabitkan dengan kisah-kisah seperti mana yang Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Tu kalau kita tengok kenapa Al-Quran ni dia banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu.
Banyak sangat kisah-kisah umat terdahulu diceritakan daripada Al-Quran, dan Nabi SAW memperjelaskan bagaimana umat-umat terdahulu ini umat yang dipenuhi dengan ujian dan umat yang dipenuhi dengan cabaran. Bukan sekadar umat, Nabi terdahulu pun Nabi diuji. Tu kalau kita tengok Rasul-Rasul terdahulu ni yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Ujian dia ni para jemaah sekalian, kalau kita nak bayar hari ni, berat juga ujian Nabi-Nabi dahulu ni. Kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam, ujian dia dengan kaum dia yang beriman ikut dengan Nabi Nuh ni tak ramai. Setengah riwayat kata tak lebih pun 80 orang. Bayangkan para jemaah sekalian, seramai-ramai umat Nabi Nuh, tak ramai umat dia yang beriman, tak lebih 80 orang. Maknanya sikit lah tu. Kalau kita tengok Nabi Nuh ni, dia bukan sekadar Nabi, dia Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ada 5 orang kan? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dengan Nabi SAW. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak ingat, itulah bilangan dia. Kadang-kadang ada orang tak ingat Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi, duk tukar. Ada orang tu sungguh betul pengusi. Ustaz ada pergi ceramah satu tempat duduk sekolah menengah. Kita sebelum menyebut tentang Nabi, kita nak tahu Nabi ni kategori Nabi mana. Kita sebutlah Nabi Ulul Azmi, macam-macam jawapan. Tapi kalau kita pergi ceramah dan mengajar sekolah rendah, insya-Allah dia boleh jawab Rasul Ulul Azmi. Sekolah kafar dia ingat pasal dia mengaji fardu ain hari-hari. Tapi naik ke sekolah menengah, tahu tuan-tuan dia kata Rasul Ulul Azmi ialah Nabi Khidir. Nabi Khidir dia kata Ulul Azmi. Kita kata betul kan ni? Ya. Ya dia kata. Siapa dia sebut Nabi Khidir? Saya baca Nabi Khidir Ulul Azmi. Benar. Nak suruh dia bilang, tak boleh bilang turut tak apa. Bila Nabi-Nabi, Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi apa makna? Pun tak boleh jawab juga. Ulul Azmi ni kalau kita kata Rasul dan Nabi yang Allah Ta'ala uji luar biasa. Yang Nabi tahan rasa, yang jiwanya jiwa yang kentah, yang mana banyak ujian. Dia ni tak mudah orang panggil bukan hati tisu. Gitu. Rasul Ulul Azmi ni bukan hati tisu. Jiwa tak mudah koyak. Gitu. Orang nak kata, kau orang nak maki, kau orang nak hamu, kau latak dia lah. Aku meneruskan dakwah. Tapi kalau kita tengok Rasul Ulul Azmi, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni, ujian dia, dalam umat dia ramai tak beriman. Isteri Nabi Nuh pun tak beriman dengan dia. Bukan sekadar isteri, anak sulungnya pun keadaan tak beriman juga dengan dia. Muslimat bayangkan, seorang isteri tidak beriman dengan suaminya seorang Nabi dan Rasul. Kita kata hari ni, seorang isteri tak hormat pada suami. Boleh bayar ada isteri tak hormat pada suami. Kita berkahwin ni sebenarnya adalah nak kebahagiaan. Betul tak? Nak bahagia kahwin ni. Kita tanya siapa-siapa pun kahwin semua nak bahagia. Tak ada orang nak kahwin tak nak bahagia. Tak ada orang kahwin tak nak kebahagiaan. Soalnya, kaya ke, comel ke, huduh ke, ada rupa ke, tak ada rupa, tu nombor belakang. Yang penting bahagia dulu. Tu kadang-kadang kita tengok dunia hari ni. Kita ni kadang-kadang tengok bakal menantu kita. Ya Allah, anak aku berkenan. Katanya orang rumah bang. Ya betul anak lelaki kita. Dia pilih dia ni, calon dia. Bak bini ni, kadang-kadang muk ni ada rupa sikit. Kalau boleh menantu dia, biar comel pada dia. Begitu. Tu tak tahu pengusi. Gak orang lelaki ni dia tak kisah orang lelaki kata apa dia. Awak dengan saya dulu, saya ni padan duk dengan awak ni kalau cek-cek balik. Awak putih, saya ni hitam, dia lah hitam belegang pula. Lak bini pun tengok, betul juga abang cakap nak.
Saya nak kahwin dengan abang dulu pun ada adik-adik saya kata, mu pilihlah kita macam tu. Nampak? Nak ceritanya tak ada yang sempurna. Tapi apabila dia rasa inilah yang akan beri kebahagiaan, hitam ke belegam ke sawo matang ke hitam manis ke tak kisah. Yang penting dia boleh beri kebahagiaan. Tu berkahwin sebenar. Soal kaya, gaji besar, soal kontrak ke tetap ke, itu nombor belakang-belakang. Yang penting boleh memberi kebahagiaan. Betul tak? Itu semua pilihan. Tu kita tengok hari ni, kahwin untuk kebahagiaan. Bayangkan Nabi Nuh, dia berkahwin tak bahagia tau. Macam mana nak bahagia? Isteri dia sendiri pun tidak mentaati perintah dia. Tapi ujian pada Nabi terdahulu ni ujian luar biasa. Kalau kamu tak nak beriman dengan suami kamu, tu kalau kita tengok umat Nabi-Nabi dahulu, kalau isteri tak beriman, isteri dibinasakan. Nabi Nuh, Nabi Lut, dua Nabi ni kalau kita tengok semua isterinya ya jenis pelak perangai dia. Jadi Nabi Nuh ni isteri dia tak beriman. Macam mana Nabi Nuh? Pendek cerita, Allah Ta'ala bagi ilham pada Nuh, buat kapal selamatkan umat dia, hijrah, lari, tinggal kaum dia hancur lebu. Hancur lebu kaum dia. Maknanya kalau kita tengok Rasul Ulul Azmi ni, walaupun dia tahu dia ni Rasul dan dia tahu dia dipilih dan ujian yang banyak, dia teruskan dengan kerja dakwah dia. Walaupun dia tahu penat tahu tuan-tuan. Betul tak pengusi kita nak ajak orang benda baik ni penat sungguh. Siapa dia pegang yang tak kuasa surah tahulah penat. Penat. Bukan sekadar penat musi korban saja, penat banyak. Penat otak, penat fikir, penat menanggung apa ni sebab amanah ni nak diberi. Surau tak ada orang pun penat fikir macam mana nak seorang mari ramal. Kalau ada Haji Razak pun penat janji-janji dengan ustaz tak sampai pun penat juga. Ada juga jenis begitu. Biro dakwah ni kadang-kadang penat. Elok je remind pukul 6 kata nak datang, pukul 7 WhatsApp kami tak dapat datang. Last minute nak cari mana agak-agak. Pening, makna penat. Besar pahala ni berpenat-penat dengan urusan agama. Besar pahala. Nampak? Tu apabila kita membicarakan tentang menhayati penat lelah ni, bagi Rasul Ulul Azmi daripada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, penat sangat dia, penat. Tetapi kepenatan ini tidak menggambarkan tugas Nabi dan tugas Rasul terhenti. Kerana Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tu kadang-kadang Nabi-Nabi yang tidak diberi ujian seperti mana Ulul Azmi ni, 124,000 orang Nabi tu, dia tengok balik, Allahu Rabbi, kalau diberi pada aku tak mampu. 25 orang tu dibuat 5 orang, 20 orang tengok, Masya Allah. Katanya 20 orang Nabi ni, ujian aku tak sanggup kepada 5 orang Nabi ni. Di antara 5 orang Nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, last kali ujian yang paling dahsyat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Sebab umat terdahulu Allah Ta'ala uji Nabi, umat dia tidak mengikut perintah, dibinasakan umat dia. Umat Nabi kalau diuji Nabi satu hal, umat dia tidak dibinasakan secara keseluruhan. Walaupun jahat macam mana pun. Tu ustaz jumpa seorang hamba Allah, dia kata apa dia? Kenapalah kadang dia nak marah ni, dia bukan nak marah kan. Saya berkenal ustaz, Allah Ta'ala buat umat akhir zaman jadi macam umat terdahulu. Jangan. Pasal apa Tuan Haji? Jahat sangat. Rupanya dia nak cerita jahat sangat. Jahat macam mana tu? Yalah, orang mencuri, orang buat khianat, makan rasuah, kenyalina dia kata. Mana dia nak cerita dia marahnya pada orang buat kepasadan atas muka bumi. Dia marahnya orang khianat, orang marahnya tidak menunaikan amanah, nak katanya marah. Tapi kenapa lah Allah Ta'ala tak buat macam umat terdahulu? Jangan Tuan Haji. Kalau umat terdahulu, seorang yang buat binasa habis satu negeri kena, tahu. Tapi umat akhir zaman, satu negeri tu maknanya satu kampung je buat maksiat, kampung tu je kena.
Tengok tsunami di Aceh tu. Kalau tuan-tuan para jemaah tengok sejarah tsunami di Aceh yang berlaku tu, Allahu Rabbi, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjukkan inilah kuasa keagungan dia, mampu memberi ujian setempat sahaja. Aceh tu jauh sangat, ingat tak banjir Kuala Kerai? Sedih. Ustaz ni orang Kelantan sendiri ni. Minta maaf lah kalau kita bukan tak sayang. Masa kita beri bantuan, kita pernah tanya Tuan Haji, kenapa macam ni? Ustaz, surah masjid kawasan kami mampu kerah, dia kata. Anak muda tahu tak tuan-tuan? Air ketung buat batuk pergi kuda. Anak luar zina. Kita bukan nak aib ni, tapi inilah yang berlaku. Sampai ke dia orang cerita, Allahu Rabbi, banyak sangat kerosakan. Faham maksud dia? Nampak? Maka Allah Ta'ala uji tempat tu. Jadi kita ni tak diuji supaya kita tengok. Jadi kalaulah kita diuji semua, kita tak akan tengok situ. Tengok Haji Razak tak? Banjir tu hari tak? Banjir cukup lah. Dia kena setempat, tak kena pak kita okey tak? Allahu Rabbi. Umat Nabi. Kalau umat terdahulu, Ustaz ingat. Kata Tuan Haji, Tuan Haji jangan bimbang. Umat Nabi SAW, umat akhir zaman, Allah Ta'ala tidak binasa secara totally, tak ada. Allah Ta'ala memilih sahaja tempat-tempat tersebut. Sini maksiat banyak, sini diuji. Alhamdulillah tu pasal apa dia? Pasal diberi peluang kita ni jangan buat maksiat. Nampak? Tu kan yang banjir kan? Air semua masuk air. Masjid surau tak masuk air. Okey je. Ada juga. Itu tanda-tanda umat Nabi, umat dimuliakan. Baik. Yang paling banyak ujian daripada Rasul Ulul Azmi Nabi SAW. Kalau tuan-tuan para jemaah melihat, Rasulullah ni ujian dia luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita tak pernah dengar Nabi dulu diuji dengan ujian yang dahsyat. Dalam hidup kita ni, apa yang paling kita rasa tak boleh terima dalam hidup kita? Ustaz rasalah, yang kita rasa tak boleh terima ni, dan kita rela benda lain tak dapat, tapi kita dapat benda ni. Apa dia? Pertama, kematian. Kematian ni kadang-kadang benda yang payah, betul tak? Orang kata lebih baik tak ada harta, jangan mati keluarga. Tak ada harta tak apa, aku tak kaya tak apa, yang penting keluarga tenang, keluarga baik, keluarga yang mana dalam keadaan ya Allah Ta'ala beri kebaikan. Sama juga, tidak ada harta yang banyak, tak ada masalah, tetapi keluarga yang baik. Tapi berlainan Nabi dia bukan tak ada harta. Nabi ni dia ada orang yang mana keluarga dia, keluarga yang mana tidak layak terima zakat. Tapi Nabi diuji lebih pada tu. Apa dia? Nabi diuji dengan kematian. Baik, kenapa Ustaz kata Nabi diuji dengan kematian? Masih ingat lagi tak para jemaah sekalian? Sejarah Nabi ni setiap saban hari dan saban tahun, saban meningkat usia, kematian senantiasa mendepani dengan Nabi SAW. Baik, Nabi mengandung, ibu mengandung kepada Nabi, Siti Aminah mengandung, ayah dia meninggal. 2 bulan mengandung, meninggal bapak dia. Keluarnya Nabi SAW dilahirkan oleh mak dia, duduk tak berapa lama, mak dia pun meninggal pula. Apa perasaan seorang anak tak boleh tengok ayah? Lepas tu keluar pula tak dibesarkan dengan keadaan penuh dengan mak meninggal. Ustaz yakin kita hari ni semua lahir ada ayah. Persen rendah sangat tak ada ayah hari ni. Semua ada ayah. Ayah kita yang menazankan, mengiqamahkan kita. Bayangkan orang yang lahir tak ada ayah. Allah sedih. Lepas mak meninggal, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala beri nikmat kepada Nabi, dapat tok yang baik. Datuk yang baik. Datuk bela dia tu penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ni tuan-tuan sekalian para jemaah. Tu nak kata tak, orang yang berkait dengan Nabi semua jadi mulia. Semua jadi mulia berkait dengan Nabi. Lepas daripada tu,
Tak tahulah tu kadang-kadang orang tengok pada sejarah ni. Adakah Muhammad ni bawa sial? Tu puak-puak di kalangan mereka tak beriman Muhammad ni semua mati berkait dengan dia. Meninggal. Sebenarnya mereka tak tahu ujian terhadap kematian ataupun kematian ini adalah ujian terhadap umat akhir zaman. Lepas duduk dengan tok dia tu tak berapa lama kasihnya sayang dia dengan tok dia. Meninggal tok dia pula. Hui, 3 orang dah meninggal. Ayah meninggal, mak meninggal, tok meninggal. Duduk tak berapa lama pak saudara dia tu Masya Allah. Dah para ulama sebut pak saudara yang paling baik adalah pak saudara Nabi SAW. Walaupun Nabi sedih masa kematian dia kan. Nabi sedih kerana Nabi nak kematian dia baik, nak kematian tu jadi hebat, tapi diuji oleh Allah. Tapi nak cerita pak saudara dia tu yang baik, meninggal pak saudara dia. Bayangkan kalau anak saudara duduk dengan pak saudara meninggal. Apa anak saudara? Tercari-cari. Allah Ta'ala berilah nikmat kepada Nabi, kahwin dengan orang kaya. Kaya betul. Tu ustaz nak bagi tahu umat Nabi ni dia tak sama umat dahulu. Umat dahulu orang-orang kaya semua masuk syurga lewat. Ingat umat terdahulu. Hatta Nabi Sulaiman alaihissalam tu kaya di antara para nabi dan para rasul, diakhirkan masuk syurga berbanding nabi-nabi lain. Bukan nak kata kena azab, tapi nak disebut dengan kekayaan. Tapi berbeza dengan umat Nabi ni walaupun kaya masuk syurga awal. Memang umat Nabi masuk syurga awal dengan umat terdahulu. Nah, siapa dia yang paling kaya umat Nabi dan paling kaya keluarga Nabi? Adalah Khadijah. Khadijah kaya tu. Khadijah ni bukan orang miskin. Khadijah ni kalau kita kata dia ni seolah hartawan, banyak sangat duit, perempuan yang paling kaya di bumi Mekah. Tu kalau kita tengok sejarah Nabi ni, tu orang pelekeh Rasulullah ni sampai satu masa dia tengok salasilah keturunan Nabi kan, dia daripada Nabi Allah Ibrahim kena daripada Siti Aminah berkait dengan nasab keturunan. Cek balik, dia jumpa dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni ada dia punya rangkaian dengan orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat kekayaan. Perbendaharaan bumi Mekah salah satu keluarga Khadijah miliki. Cek balik, rupanya Khadijah ni kalau kita kata paling kaya umat Nabi atas dunia ni adalah Khadijah binti Khuwailid. Orang lain tak boleh kaya hari ni. Kaya hari ni tuan-tuan sebut siapa dia? Pemilik syarikat Amazon.com, Jeffrey Preston, kaya nak mampus dia tu. Tapi kalau kita tengok Khadijah lebih kaya. Kaya tu, pemilik syarikat Amazon tu kaya sangat. 1 jam ratusan juta bukan RM tahu. Dolar. 1 jam, bukan 1 hari, 1 jam. Kaya dia. Tapi kekayaan dia tu sebenarnya sikit sahaja nak banding dengan kekayaan isteri Nabi. Kaya sangat. Tetapi kekayaan itu sebenarnya itu bukan dinilai oleh Rasulullah. Rasulullah tak pernah tengok pun kekayaan harta Khadijah. Menarik kita ni para jemaah sekalian, para pengkaji kepada masyarakat Mekah ni, dia tengok kenapa Muhammad ni ada satu benda yang tidak ada pada orang lelaki lain. Kita kata hari ni, anak muda dengan umur macam Muhammad ni tak ada sifat-sifat macam tu. Sebab Khadijah ni seorang wanita, orang kaya musyrik sebelum tu tuan-tuan. Orang kaya yang mana boleh pilih dia nak berkahwin dengan siapa. Sebelum Islam, dia tak ada masalah. Budaya mereka ni kita tahulah budaya musyriki ni macam mana. Kekayaan tu bagi dia adalah segala-galanya. Tu kalau kita tengok Khadijah tu, kalau dia nak pilih lelaki, bila-bila masa dia pilih. Dia nak orang macam mana dia boleh ambil. Sebab dia orang comel. Khadijah ni orang comel, orang yang menjadi rebutan kepada penduduk Mekah. Kalau kita kata hari ni dia boleh masuk Mina, siapa dia nak? Sebab dia kaya. Tapi perlainan cerita Khadijah ni soal hidayah Ta'ala nak bagi. Bayangkan, bukan senang orang nak manage ataupun nak urus perniagaan dia. Ada je orang sebelum ni datang, semua dalam keadaan gagal. Tahu tak gagal? Gagal bagi orang ni, gagal bagi orang tu, gagal, semua gagal. Tiba-tiba mari seorang lelaki
yang muda lagi bekerja, yang buat kerja, yang jaga bisnes, yang jaga segala apa yang disebut dengan kepentingan dalam bab perniagaan, makin lama makin naik, makin lama makin terbaik, makin lama sil makin tinggi. Ini yang dipikir oleh Khadijah, apa kena dengan seorang lelaki ni, budak ni jadi hebat ni. Kalau kita kata syarikat dia makin melonjak naik selepas Nabi mengurus syarikat, apa nak cerita? Kemuliaan luar biasa. Ni orang kata mukjizat Nabi situlah. Orang lain tak ada, Nabi ada. Walau mereka tahu Rasulullah ni tak mengaji macam orang lain. Kalau kita kata hari ni, sebab dia kan daripada ummi. Makna kalau kita kata dah lah anak yatim daripada tak tahu benda dia. Tapi nak ceritanya Allah Ta'ala campurkan daripada sifat kemuliaan, keistimewaan. Sebab apa dia istimewa? Salah satu Nabi yang Allah Ta'ala beri keistimewaan dan Rasul istimewa Nabi SAW, pasal Nabi-Nabi sebelum ni tidak pernah dibedah oleh para malaikat membuang segala tempat syaitan duduk. Kan Nabi kan pernah dibelah operate kan, masa dia duduk bermain-main di kanak-kanak tu. Sedangkan dalam keadaan budak lain duduk tengok, Nabi diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibersihkan segala kotoran. Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, ya Muhammad, mu tahu tak ni adalah punca segala-galanya yang tepat menjadi sarang kepada syaitan. Dibersihkan sebersih-bersihnya, menggunakan, setengah dikata menggunakan air zam-zam yang bersih, basuh. Tu kalau kita tengok Nabi lain tak ada macam tu. Nabi lain tidak dibersihkan macam tu, Nabi kita dibersih. Sebab itulah kemuliaan dia diberi. Tapi walau bagaimanapun ujian, penat lelah Nabi ni dalam menyebarkan dakwah, senang Nabi kan duduk kahwin dengan Khadijah tu senang sekejap. Sehingga menjadi bualan kepada masyarakat, tengok Muhammad dah senang dah kahwin dengan orang kaya. Duduk tak lama meninggal. Khadijah meninggal. Meninggal Khadijah tu, ya Allah dah. Yang inilah para ulama kata, hargailah isteri kamu yang pernah mengorbankan kamu. Tu Nabi pesan kepada umat dia, walaupun kamu tahu isteri kamu ini adalah lemah dan adalah hina dengan sebab pandangan kamu mengikut nafsu, tetapi sebenarnya dia mulia dengan sebab dia menjadi penguat dalam hidup aku. Khadijah ni penguat hidup Nabi. Nabi berkahwin dengan dia, semangat Nabi lain macam. Nah, walau bagaimanapun Nabi tetap memperingatkan isterinya, dia senantiasa sebut. Boleh katakan beginilah, tu siapa-siapa dia yang menyenangkan sejarah Nabi dengan isteri pertamanya Khadijah binti Khuwailid, dia cerita kebaikan kepada isteri-isteri lain. Tu orang nak poligami, walaupun dia kahwin muda, dia kena hormat ataupun dia kena letakkan isteri tua dia itu adalah sebagai contoh tauladan. Betul. Sebab Nabi SAW dia bagi tahu pada isteri lain, kamu contohlah Khadijah, contohlah Khadijah, contohlah Khadijah. Kita hari ni kadang-kadang minta maaf lah, jarang kita nak sebut isteri pertama. Ustaz tengok banyak mana-mana macam tu. Dia duduk beruduh bini pertama dia, bini dah tua, ustaz bini saya nak bawa pergi kenduri pun segar dah. Nah, walau dia tak tahu pengorbanan kawan tu, Masya Allah. Kalau tak tengok, dia melahirkan, dia jaga, dia penuh. Punca rezeki tu ustaz pesan kita orang lelaki ni, kita berkahwin, asas sebelum kita kahwin tak ada benda pun. Tu apabila kita berkahwin, sebenarnya dengan sebab kita berkahwin itulah rezeki. Tu kena hargai isteri ni. Sebabkan awak, wahai isteriku, kita dapat miliki sebuah rumah, kita boleh kereta, kita boleh anak, kita boleh tu, kita boleh ni. Tu Islam melarang suami membuat ataupun melayan dengan layanan kasar terhadap isteri. Walaupun dia ni kadang-kadang agak tak dengar cakap, didiklah baik-baik dia. Kerana dengan sebab dia lah kita boleh rezeki melimpah ruah. Sama juga anak. Tu kalau kita nak marah pada anak, kita fikir anak, anak ni lah punca rezeki aku. Begitu. Tak adalah kita nak belasah, kita nak maki, kita nak cakap dia macam-macam. Pasal kita fikir apa dia? Punca rezeki kita dengan sebab isteri dan anak. Sebelum kita kahwin ada kita macam ni. Tak ada benda apa kita. Nak pun dah kahwin dapat anak, rezeki makin bertambah. Tu kena fikir baik-baik lah. Maknanya punca segala-galanya daripada anak dan isteri. Isteri dan anak tu kena hargai.
Bagaimana Rasulullah menghargai, bahkan para ulama dalam kitab-kitab mengenai sejarah ataupun mengenai isteri Rasulullah, banyak Rasulullah menceritakan kebaikan, bukan nak menyakiti tetapi nak mencontohi. Tak ceritalah baiknya begini-begini, tak ada masalah. Nah, kerana Rasulullah ni dia paling, paling kita kata hari ni meletakkan jasa-jasa yang ada. Kerana wanita hari ni mana ada para hadirin sekalian, tu siapa-siapa boleh isteri yang sanggup mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgit, mengorbankan segala-gala untuk suami, jaga betul-betul lah isteri. Kalau dia ni yang jenis taat perintah kita, dia confirm ahli syurga dijanjikan oleh Allah. Sebab nak cari isteri taat pada perintah suami ni payah. Boleh dia semaya 5 waktu boleh, baca Quran boleh, tapi mentaati perintah suami cukup payah. Cukup payah. Tu dalam kitab Muhimmah ada sebut, jika sekiranya seseorang itu di kalangan manusia boleh sujud sesama manusia, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami. Dalam kitab Muhimmah ada sebut. Nak cerita apa dia? Nak ceritanya payah orang perempuan nak taat pada perintah suami. Bini ustaz pun kadang-kadang tak kira lah, kadang-kadang tak, kita kena ajar dia, nak bagi tahu pada dia. Tu nak kata apa dia? Nak kata apa dia? Dakwah kita ni bukan hanya sekadar mengajak orang luar untuk masuk Islam, nak ngajak orang luar datang masjid, tetapi dakwah dalam keluarga kita sendiri. Nabi berjaya mendakwah isteri. Khadijah ni orang kaya, masuk Islam macam mana dia boleh taat perintah Nabi? Hebat kan? Orang perempuan berduit ni jarang dia nak dengar cakap orang lelaki ni. Jaranglah ustaz jumpa, kebanyakan duk cerita masalah je. Jadi dia boleh taat, satu dia boleh bagi harta, dua dia boleh mengorbankan segala-galanya. Habis kita kata tak ada untuk dia, semua untuk agama. Hebat. Tu Nabi mengenangkan. Selepas dia matinya Khadijah, Nabi diuji. Nabi ni boleh katakan semua pendek umur, semua keluarga Nabi tak panjang umur. Sehingga kan anak Nabi yang paling pendek umur pun ada. Anak Nabi semua tak panjang umur. Tengoklah sekali kan matinya anak lelaki, matinya yang seterusnya, last sekali matinya anak perempuan kesayangan Nabi. Sayyidatina Fatimah tu kalau kita kata, sebab dia rapat dengan Nabi ni, anak perempuan dia rapat dengan Nabi, Fatimah tu kan. Apabila Nabi cakap sesuatu menyebabkan Fatimah tersenyum. Mula-mula tu Fatimah sedih, Nabi panggil dia. Nabi ni dia suka bergurau tau. Nabi bergurau. Tu suami kena bergurau cara Nabi. Nabi bergurau je dengan isteri dia, dan Nabi bergurau dengan anak dia. Apabila dia bergurau dengan anak dia suka balik. Daripada sedihnya Fatimah jadi gembira. Sebab Fatimah tahu, tengah riwayat kata Fatimah boleh merasakan selepas kematian ayahanda kesayangannya, aku akan menyusul di belakang. Duduk tak lama kan dia meninggal kan. Duduk tak sampai setahun meninggalnya Fatimah bersama ataupun menyusuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok di dalam kisah ini, betapa Nabi ni memperjuangkan masa agama dakwah 23 tahun, tak lama. Apabila berkait dengan masa tak lama, berkesesuaian dengan umat Nabi, umurnya tak lama. Tu kita ni para jemaah, siapa dia yang Allah Ta'ala bagi nikmat, perjalanan masa, perjalanan segala usia, sebenarnya kita dalam proses untuk menerima satu balasan daripada Allah. Apa dia? Nikmat yang paling hebat apabila kita berada dalam keadaan sakibaki hidup amal sunnah Nabi. Ustaz pesanlah sunnah Nabi yang boleh kita amal hari ni banyak. Tetapi yang paling aulawiyat ialah Ustaz pesan kepada para jemaah, amallah kita mendirikan solat 5 waktu secara berjemaah. Berjaya kita buat yang insya-Allah berjaya kita. Jangan kita fikir lain lagi, fikir nak solat 5 waktu berjemaah. Sebab ni di antara cita-cita umat Nabi SAW, nak menghidupkan 5 waktu berjemaah. Tu Nabi sebut kan, sebaik-baik amalan umat aku adalah solatnya dilakukan dalam waktu. As-salatu ala miqatiha li waqtiha. Solat 5 waktu dalam waktu. Sebab kita nak faham beberapa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Untuk umat Nabi ni sebenarnya para jemaah sekalian, Quran dekat dengan kita. Bahkan kita baca hari-hari Quran. Dan kita tengok hari-hari tafsir. Cuma terkadang cuba kita hayati dan tadabbur, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan kehidupan manusia kematian dengan tujuannya Allah Ta'ala nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu a'lam. Bagi laluan dulu insya-Allah, sambul lepas insya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tersambung sekali lagi. Baik, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia disebut sebagai apa dia? Sebaik-baik contoh dan sebaik-baik tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sejarah yang mana kita melihat kesabaran dan pengorbanan Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah adalah satu benda yang mana bukan benda mudah. Walaupun usia 23 tahun kenabian, tetapi jasa dan pengorbanan Nabi sampai kiamat.
Bahkan kalau tuan-tuan tengok, Nabi Isa AS ni di antara Nabi yang Allah Ta'ala tunjukkan secara live kehidupan umat Nabi. Nabi lain tak boleh tengok seperti mana Nabi Isa AS. Isa AS ini di antara Nabi yang Allah Ta'ala lantik dia sebagai Nabi Ulul Azmi. Dia juga dilantik sebagai Rasul yang akan turun kepada umat akhir zaman. Tu kadang-kadang orang yang mengatakan Isa ni anak Allah ni pasal dia tengok sejarah Nabi Isa diangkat naik ke langit. Sebab dia tengok istimewa Nabi Isa ni. Kenapa Nabi lain dimatikan, kenapa Nabi lain umat dia binasa, dibinasakan dia. Tapi Nabi Isa berbeza. Sebenarnya Allah Ta'ala nak memujuk Nabi Isa AS, kata setengah riwayat, kerana Nabi Isa ni kecewa dengan umat dia. Sebab umat dia ikut sejarah nak bunuh Nabi Isa AS. Bagaimana nak dibunuh sampai boleh dikatakan di mana Isa berada, di situlah tempat tumpuan kaum dia nak bunuh. Lantas daripada itu Allah Ta'ala tengok kaum dia ni, umat dia ni umat yang akan celaka, kerana dia cuba nak cari satu benda yang merosakkan Nabi. Lalas kalau tak angkat Nabi Isa AS. Apabila diangkat, Nabi Isa ni sebenarnya seorang Nabi, dia tak nak umat dia ni dibinasakan. Tak ada Nabi nak umat dia dibinasakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengerti cubaan terhadap Nabi terdahulu ada peringkat dia. Ada peringkat dia. Kalau tak uji nescaya puak-puak ni tak akan reti. Begitulah. Tapi apabila berlaku kepada Nabi SAW, walaupun diuji Nabi, Allah Ta'ala teruskan ujian. Tak apa ya Muhammad, nak tengok hebatnya kamu. Tu Nabi sebenarnya tak pernah menyalahkan umat dia. Ni hebat Rasulullah. Walaupun umat dia duduk maki dia, duduk kata macam-macam, duduk hina dia tetap stay menyatakan umat aku yang paling terbaik. Cari mana lagu tu? Mana ada atas muka bumi umat-umat terdahulu tak ada macam ni. Maknanya dia senantiasa backup umat dia. Nabi Isa AS ni, apabila dia turun, tapi Nabi Isa AS ni dia turun, dia tetap mengamalkan sifat seorang yang mana berjiwa dengan keadaan jiwa yang mana begitu hebat kesabaran, dan dia ni seorang yang mana bertolak ansur. Pernah setengah riwayat ada menyebut Isa AS dia turun satu ketika di waktu mana saat solat subuh. Solat subuh ini solat yang dilakukan oleh umat akhir zaman. Pada ketika itu diimamkan solat subuh adalah Al-Imamul Mahdi, Elias Muhammad ibnu Abdillah. Itu nama Imam Mahdi. Waktu Imam Mahdi naik jadi imam, Nabi Isa AS ada di belakang. Imam Mahdi tolehlah ada Nabi Isa AS. Begitu lebih kurang. Maka dia mempelawa Nabi Isa untuk menaiki jadi imam solat subuh. Tapi Nabi Isa tolak pelawaan tersebut. Imam Mahdi terusah. Selesai jalan solat subuh, dia bertanya sesuatu kepada Nabi Isa AS. Pasal apa kamu tak nak menerima pelawaan aku untuk mendirikan atau menjadi imam solat subuh? Apa jawab Nabi Isa? Sesungguhnya aku bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana nak kata Nabi Isa bagi tahu, kamu Imam Mahdi umat Nabi, aku bukan umat Nabi. Maka still dia masih mengingatkan tu. Kalau boleh ulama menyebut bagaimana sifat Nabi Isa AS ni, dia turun pada akhir zaman, dia cemburu, bahkan dia tengok umat akhir zaman, umat Nabi SAW ramainya beribadah. Tu kita duk tekan sangat tu akhir-akhir zaman ni. Jagalah solat yang disebut dengan solat fardain ni, solat sejuk, pertama solat subuh. Jagalah. Sebelum Nabi Isa turun, ramai dulu surah masjid kita. Biar dia turun, dia tidak kecewa. Ni kalau dia turun subuh 3-4 orang, ni macam umat aku juga kau. Biar dia tengok ramai. Macam sembahyang Jumaat tu. Biar ramai surah mana-mana. Tapi mungkin akhir zaman, apabila sampai saat-saat dah dekat dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda banyak, rumah-rumah Allah orang-orang yang beriman semua akan pergi. Dia tinggal orang-orang tak apa nak beriman tu.
Orang-orang yang yakin dengan janji Allah yang disebut dengan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam suratul Kahfi ayat 110 tu, orang yang nak jumpa dengan Allah di hari kiamat, nak mengharapkan bertemu dengan Allah, dia tidak akan lepaskan peluang beribadah, beramal soleh. Dia akan datang solat berjemaah, datang zikir, datang buat kebajikan, berebut nak buat kebajikan. Walaupun ada orang larang buat kebajikan, dia usaha juga nak buat. Orang ni orang yang ada harapan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan wala yusyrik, dia tak pernah menyekutukan Allah. Orang ni hebat. Walaupun dia miskin, diberi tawaran dengan tawaran dunia, ini akhafullah, aku takut pada Allah, tak pernah menyekutukan. Walaupun dia tahu dia diberi dengan dengan orang panggil dengan bayaran dunia, dia dapat kesenangan, tapi dia kata macam mana? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Oh, payah orang macam ni. 1000 seorang kot, bukan 1000, 1,000,000 seorang. Takut pada Allah. Ini akan berlaku ni pada umat akhir zaman. Dia takut pada Allah. Nah, dia nak apa dia tuan-tuan? Tu bagaimana di saat ni tuan-tuan tengoklah Allah betapa gentirnya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Dia akan sedih dan akan rasa gembira juga. Ini umat yang terbaik atas muka bumi. Pasal apa dia? Walaupun Nabi dia mati, nama senantiasa disebut. Umat terdahulu matinya Nabi, tak ada sebut dah nama dia. Dia atas muka bumi mana pun hari ni, ada orang sebut nama Nabi umat-umat terdahulu. Nabi SAW menyapa nama dia, sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat 10 kali selawat. Yang ni Nabi Isa alaihissalam, dia tengok patutlah umat Nabi masuk syurga awal. Muslimah. Tu tak muhaji, dia kata masuk syurga awal, hebat. Nah, bayangkan hebat, nama Nabi sentiasa disebut. Bukan dalam solat, luar solat pun sebut. Tu hiduplah budaya selawat ni. Lepas solat selawat, hidupkan balik. Ada hikmah tu apa fungsi PKP kan? Kalau tidak ustaz ingat kita tak amal selawat lepas mayang. Hidupkan balik walaupun corona dah habis, mari pula brona lah ni. No. Corona virus habis, mari penyakit brona lah ni. No. Lebih bahaya pada corona virus, penyakit brona, manusia brona. Manusia yang buat onar dia panggil. Betul, corona virus takat dia je. Manusia yang buat onar ni bahaya, merosakkan orang. Hidupkan balik selawat. Biar orang kata apa pun, biar orang duk kata oh gila selawat dia, pas selawat. Tak apa. Dia jangan duk gila duk sebut nama artis sudah. Sebut selawat kepada Nabi, tak apa sebut. Kerana Rasulullah pernah bersabda, siapa dia berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah berselawat dengan 10 kali selawat. Rupanya Nabi Isa pun mengingatkan kembali, dia tidak pernah diiringi dengan selawat daripada Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Mau cemburu dia tengok, tapi walau bagaimanapun dia gembira kerana dia dapat menonton sendiri kehebatan umat akhir zaman. Walaupun ketiadaan Nabi, umat akhir zaman berpegang teguh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Terutama anak-anak kecil mari. Hebat, biar dia mari. Dia bising pun tak apa, dia nak terjun, jangan tuju bangunan sudah. Dia jangan marah pada dia, biar dia datang. Sungguh, musuh takut tau. Antara musuh yang takut adalah pemuda. Yang kedua, kanak-kanak diajar untuk datang ke rumah Allah. Tu paling takut. Pasal dia panggil, ini proses dia nak meretum buluh bidadari rebunnya. 10 tahun, 20 tahun akan datang, mana tahu dia akan jadi imam besar satu ketika dahulu. Walaupun hari ni dia duduk main, duduk berembah, duduk buat apa dah macam-macam. Tak tahu, kita dah tak ada dah. Dia pula menhadiahkan kita Fatihah dan sebagainya. Jadi sebelum Nabi Isa AS turun, sebelum Imamul Mahdi turun, walaupun ada orang mengaku dia Imamul Mahdi, yang terbaru apa dia?
skema apa dia? Skema nasab Rasulullah. Ya tu lagi bahaya tu. Allahu Rabbi, macam-macam wal iyazubillah. Jadi sebelum dia turun, apa kita perlu buat? Pertama, sebagai penutup pada malam ni, Ustaz pesan kepada diri Ustaz sendiri daripada para jemaah, hidupkan balik 5 waktu berjemaah secara berjemaah, yakni di masjid dan di surau. Kalau kita mengaku sayang pada Nabi, nak jumpa dengan Nabi, nak peluk cium Nabi dari dalam syurga, maka buatlah sunnah Nabi, jaga 5 waktu solat. Ni cara kau nak buat sunnah, cara kau nak poligami je. Sikit-sikit poligami. Bukan tak boleh poligami, boleh, tapi sembahyang 5 waktu haram, tak pernah mari. Syaitan menangislah Nabi lahirkan. Syaitan menangis anak Adam kahwin kan, umat Nabi kahwin, syaitan menangis. Isteri menangis, suami kahwin kan. Nangis dah isteri. Nangis, katanya ya muslimat, yo ustaz, saya tak bagi dia kahwin lain. Syaitan pun menangis, isteri kita pun menangis. Isteri kita menangis bukan tak setuju, isteri kita tak nak berbagi kasih sayang. Faham maksud dia? Yang kedua, amalkan balik tilawatul Quran. Bacalah Quran umat akhir zaman. Boleh baca Quran balik? Kalau boleh, bacalah surah-surah Al-Quran daripada dengan betul, ataupun sebutlah dengan betul. Bacalah Quran balik, amalkan Quran. Jangan hanya Quran dibaca pada Ramadan. Ingat pesanan Nabi, iza akhiruz zaman la yabqa anil Quran illa rasmun. Apabila sampai saat akhir zaman, kata Nabi, tidak ada pada Quran melainkan tinggal tulisan. Baca balik. Ustaz pesan sekali lagi, kita ada Quran di rumah, ada Quran di surau, buka Quran lah dah. Smartphone ke, tablet ke, apa whatever lah. Kurang lah sikit kot baca Quran. Sian orang wakaf. Bila kita nak buka dah, buka Quran balik, kurang pakai smartphone, kecuali tak ada Quran sangat. Buka Quran ya. Boleh pahala, buka boleh pahala, belik boleh pahala, tengok boleh pahala, nak baca lagi boleh pahala. Smartphone cari surah tak jumpa, tak boleh pahala pun, buka je. Buka-buka tengok benda lain. Haji Nadir tak? Buka-buka tengok, buka-buka tengok. Lala sekali tak jadi nak baca Quran. Buka-buka tengok, buka-buka tengok. Comel juga ni tengok. Lala sekali. Quran tak tahulah ke mana, tengok benda lain. Dia kata bahaya ni dah. Nak baca Quran. Yang ketiga, banyakkan zikir. Zikir ni kena kuat. Umat akhir zaman dia kena ada benteng. Benteng kita adalah zikrullah. Kuatlah zikir umat akhir zaman. Kerana kita ni penyakit banyak. Penyakit hubbud dunia satu. Yang kedua, wakarahiyatul maut. Ada jenis sakit apa dia? Cinta pada dunia, takut pada mati. Ni penyakit paling besar lah ni. Yang kedua, penyakit yang kita suka berprasangka buruk terhadap orang. Ni penyakit yang payah nak masuk syurga ni. Yang jenis su'uzon, sikit-sikit sangka buruk, sikit-sikit sangka buruk. Yang ni kena berubah atas dunia sebelum kita dihukum di hari akhirat. Yang ketiga, pastikan kita beramal ada keuntungan selepas kematian. Yang Nabi sebut al-kayyisu, para ulama menyebut al-kayyisu yakni al-aqlul fatanah, akal yang cerdik. Al-kayyisu bermakna orang yang cerdik, akal yang bijak. Akal yang bijak macam mana? Tak ada masa nak fikir pasal orang lain. Hanya dia fikir diri dia dan nak pastikan orang lain tadi menjadi baik dengan sebab dia. Tu Nabi sebut dalam satu hadis, faman lam yahtami bi amril muslimin falaisa minhum, falaisa minni. Siapa dia atas dunia dia tidak ambil peduli tentang orang lain, bahkan dia menyusah orang lain, maka bukan dia daripada kalangan aku. Iaitu kita tiga benda ni kena jaga molek. Amalan, kena buat amalan yang terbaik. Pasal kita nak bertemu dengan Allah ni adalah mesti kita membawa amalan yang benar-benar diyakini dan membawa amalan yang tidak ada yang di sana berunsur yang disebut dengan dosa dan maksiat. Boleh insya-Allah. Cukup sekadar tu pada malam ni, apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.